سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم بخير وبعد. Saya muliakan saudari pengurusi majlis. Saya lupa tanya nama Mardiah, saudari Mardiah. Juga kepada pihak IBDE, juga seluruh kepada para tetamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang tidak saya sempat sebutkan satu persatu nama-nama yang hadir tanpa mengurangkan kemuliaan dan kedudukan tuan-tuan semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengenal berkenaan dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan salah satu daripada kewajipan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah susuk pribadi yang tidak ada bandingannya, susuk pribadi yang kemuliaannya tidak dinafikan lagi karena telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Allah dengan sifat-sifat keagungan yang mulia kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bukanlah manusia biasa yang disebutkan ataupun dibicarakan tentang beliau seperti mana manusia yang lain. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan laqad kana lakum fi salati rasulillah. Allah tidak menyebutkan laqad kana lakum fi sirati rasulillah. Allah tidak menyebutkan laqad kana lakum fi sawmi rasulillah, fi haji rasulillah. Allah Ta'ala tak kata pada solatnya Rasul itu ada panduan, pada puasanya Nabi itu ada panduan, pada zakatnya Nabi itu ada panduan, pada hajinya Nabi itu ada panduan. Tetapi disebut laqad kana lakum fi rasulillah, yakni pada Rasulullah itu sendiri ada panduan. Rasulullah itu adalah seluruh perkara panduan tersebut. Rasulullah itu adalah seluruh petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Jadi bagaimana mungkin kita menyebutkan bahawa Rasulullah adalah manusia biasa seperti mana kita semua, dan perkara ini tidaklah disebutkan melainkan oleh orang yang tidak mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar pengenalan. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengenal Nabi faedahnya menambahkan iman kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi ini tidak akan berlaku melainkan dengan cara kita membaca kisah kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mengenal Nabi adalah menyebabkan kepada wabal, kepada kebinasaan dan juga kecelakaan yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada golongan musyrikin, alam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Disebutkan oleh para mufassirin bagi ayat am lam ya'rifu rasulahum, adakah mereka tidak mengenal rasul mereka itu, fahum lahu munkirun, dan karena itu mereka mengingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna yang tidak mengenal Nabi dengan sebenar pengenalan, maka mereka akan membawa kepada penentangan terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad. Kalau tidak menentang, dia akan memandang rendah dan memandang bahawa Nabi sama seperti dirinya. Karena apa? Karena tidak mengenal hakikah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan beza di antara dua perkara yang besar: mengenal Nabi dengan hanya membaca sirah Nabi, dengan mengenal Nabi dengan membaca hakikah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, karangan yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Sirajuddin rahimahullahu taala, Syekh Martin Ling, adalah salah satu daripada bentuk
pengagungan beliau terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama mereka menzahirkan keagungan mereka kepada Nabi mengikut kepada kapasiti dan apa yang telah dipancarkan nur oleh Allah ke dalam hati mereka. Ada yang dipancarkan nur melalui tulisan mereka dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin ta'alluq, semakin terikat hati hamba tersebut dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad, semakin diterima penulisan tersebut kepada umat dan terikat hati umat ketika membaca kitab-kitab tersebut. Antaranya kitab Dalailul Khairat wa Syawariqul Anwar karangan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibni Sulaiman Al-Juzuli atau Al-Jazuli radhiyallahu taala anhu, yang menyusun berkenaan dengan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan ta'alluqnya hati beliau dengan Rasulullah menyebabkan tulisan tadi diterima oleh umat. Dan kabulnya kitab itu sehingga disebut oleh para masyayikh, antara guru kami yang mulia antaranya Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa atala umrahu, amin ya rabbal alamin. Beliau telah menyebutkan bahawa kitab yang terbanyak ditulis dengan makhtutah, dengan tulisan tangan setelah Al-Quranul Karim adalah Dalailul Khairat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Juzuli radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada di kalangan ulama yang mana Allah Ta'ala jadikan tulisan mereka terhadap syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima, seperti tulisannya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu yang memperjelaskan tentang syariat Nabi kita Muhammad, mensyarahkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tulisan yang mana berkait dengan Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang susuk peribadi Nabi kita Muhammad daripada bentuk rupa Rasulullah sehinggalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kitab yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Dan ada yang mengarang berkaitan dengan maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama menyebut laula syifa ma urifa al-Mustafa. Kalau tidak kerana kitab Asy-Syifa, maka tidak mengenal orang akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula syifa ma urifa al-Mustafa, laula al-Iyad ma urifa al-Maghrib. Kalau tidak kerana Al-Imam Qadhi Iyad, maka orang tidak akan mengenal Maghrib. Maghribi tidak akan dikenal, melainkan dengan jasanya Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu taala anhu. Maka ini kitab-kitab yang dicatat kabul oleh Allah Subhanahu wa taala penerimaan, dan perkara ini bukanlah perkara yang boleh untuk diusahakan dengan semata-mata usaha, tetapi ianya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang menulis kitab tersebut dengan ta'alluq atau keterikatan hatinya dengan junjungan besar yang sangat mendalam. Begitu juga dengan kitab yang dikarang oleh Syekh Martin Lings, Abu Bakar Sirajuddin. Walaupun beliau masuk Islam mutaakhir, tidaklah daripada asalnya Islam seperti mana yang kita nikmati, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kabul bagi tulisan beliau dengan bentuk tulisan beliau. Kalau dibaca dalam bahasa Inggeris, kitabnya dalam bahasa Inggeris, dan alhamdulillah terjemahan yang diterjemahkan juga oleh Fadil Ustaz Mustaqim dan juga Ustaz Farhan masih mengekalkan keindahan bahasanya, walaupun tidaklah boleh untuk menandingi dengan bahasa asalnya, dengan bahasa Inggeris yang ditulis oleh Syekh Martin Lings. Tetapi ini menunjukkan bahawa beliau ingin mentakbirkan atau mengungkapkan bahawa penceritaan berkenaan dengan Rasul yang indah perlu kepada bahasa yang indah. Mengungkapkan tentang Nabi yang agung perlu dengan penceritaan yang agung, perlu dengan pengungkapan yang agung, seperti mana diambil tafaul ataupun diambil dengan apa yang telah ditunjukkan akhlaknya oleh Allah Rabbul Jalil di dalam Al-Quranul Karim ketika membicarakan tentang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu
seseorang ini ketika mana kita hampir dengan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutnya bagi umat Nabi kita Muhammad ini memperdalamkan ilmunya tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mendalami ilmu tentang baginda Nabi ini akan menguatkan iman. Memperdalamkan ilmu tentang junjungan besar Nabi kita Muhammad ini akan menguatkan keterikatan kita dengan janabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperkuatkan pengetahuan kita tentang Rasul ini akan mengingatkan kita bahawa syariat yang kita pegang ini dibawa oleh seorang manusia yang agung, yang seluruh kehidupannya dicatat, seluruh kehidupannya ditulis. Hadirin semua, tidak ada seorang dalam dunia yang ditulis semua keadaan hidupnya, marahnya, tidurnya, jaganya, bergeraknya, diamnya, kesemuanya ditulis. Kan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uktubu anni kulla syai." Tulis tentangku pada semua perkara, kata Rasul. Kita kalau kata marah, kemarahan kita sudah tentu akan terkait dengan nafsu kita. Maknanya bila Nabi SAW ketika mana Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As menulis semua apa yang diucapkan oleh Nabi, seorang Yahudi datang kepada beliau lalu mengatakan kepada beliau, "Taktubu an Rasulillah atau taktubu an Muhammadin kulla syai'?" Kamu tulis semua benda tentang Nabi SAW? Kata dia, "Na'am, ya, saya tulis semuanya tentang Nabi Muhammad." Kamu tulis sedangkan dia pun duk marah pun kamu tulis. Dia pun marah. Nah, dia pun ada kadang bosan, boring. Kamu tulis semua. Bila dimaklumkan kepada Nabi tentang perkara tersebut, maka Nabi mengatakan, "Uktubu anni kulla syai'." Tulis semua perkara. Bermakna Nabi ingin memaklumkan bahawa marahku itu marah yang ada panduannya. Kalau aku dalam keadaan malal sekalipun, kata Nabi SAW, malalku pun punya panduan. Faham? Malal maknanya bosan. Kalau Nabi nampak dilihat dalam keadaan bosan, bosan Nabi juga punya dengan panduan. Dan Nabi tidak pernah menguap sepanjang hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, saya minta maaf sungguh. Karena saya menggunakan bahasa bosan kepada Nabi. Nabi tidak pernah bosan. Karena menguap adalah tanda kepada bosan. Dan Nabi tidak pernah menguap, bermakna Nabi tidak pernah bosan. Saya mohon ampun, saya tak pernah ucap perkataan tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tersilap saya dalam ta'bir tersebut. Nabi tidak pernah bosan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengantuk dan Nabi tidak pernah menguap, dan menguap adalah dalil kepada malal. Menguap dalil kepada malal. Bukti kepada seorang tadi bosan, maka dia akan mengantuk dan dia akan menguap pada ketika tersebut. Dan Nabi kita tidak berlaku perkara tadi. Dan tidak ada seorang yang dicatat makannya apa, minumnya apa, bagaimana cara minumnya, bagaimana cara makannya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara tidurnya, bagaimana rumahnya baginda Rasul, apa kulit baginda Nabi, rambut Nabi bagaimana, berapa uban Nabi SAW. Tidak ada seorang yang dicatat seluruhnya melainkan Rasulullah SAW. Karena itu Michael Hart, salah seorang daripada pengarang yang menulis 100 orang yang paling berkesan dalam dunia. Michael Hart mengarang satu buah buku yang menyusun 100 individu yang memberi kesan kepada umat. Dan beliau meletakkan, Michael Hart bukan Islam. Michael Hart Kristian dan mati Kristian. Tetapi dia meletakkan peribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai peribadi yang pertama yang memberi kesan dalam umat. 100 yang memberi kesan dalam umat, yang pertama Nabi kita Muhammad, malah mendahului Nabi Allah Isa alaihissalam dengan i'tiqadnya penulis. I'tiqad Michael Hart, ya sudah tentu Nabi Isa adalah nabinya mereka. Dan kalau seorang yang menulis tentang Nabi dan memuji Nabi, yang beriktikad dengan kenabian Nabi dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu benda yang masih lagi dianggap biasa. Macam Syekh Martin Ling menulis tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita kata ya memang patut ditulis. Kenapa? Karena beliau seorang Muslim. Tetapi ketika seorang yang bukan Islam mengarang tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis dengan peribadi yang luar biasa, dan bila ditanya kenapa didahulukan Nabi kita Muhammad daripada Sayyidina Isa alaihissalam, kata beliau, kata Michael Hart, adalah kerana apa yang ada pada Nabi Muhammad
banyak yang tidak ada pada Sayyidina Isa alaihissalam. Karena Nabi melebihi Nabi Allah Isa alaihissalam daripada banyak sudut. Dan kerana itu dia meletakkan Nabi Muhammad pada peringkat yang pertama dan daripada 100 orang yang berkesan kepada manusia. Jadi kerana itu, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mengenal Nabi Muhammad ini bukan perkara yang sia-sia, dan ini akan menambahkan keimanan, menambahkan ketakwaan, menambahkan kecintaan, dan akan menambahkan kekuatan kita terhadap agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya serahkan kembali. Jadi kita dah dapat sedikit bahasa tentang satu kewajipan kita sebagai umat Islam untuk mengenal Nabi SAW. Seterusnya Syekh, mungkin dalam buku ini Dr. Martinez ada tulis panjang lebar bab bermula daripada bagaimana keluarga Nabi SAW berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, keturunan yang mulia, kemudian keturunan Nabi Ismail. Dan dalam buku ini ada 85 bab bermula daripada Nabi sebelum lahir sehinggalah Nabi wafat. Mungkin Syekh boleh kongsikan satu bahagian atau episod dalam hidup Nabi yang boleh bermanfaat untuk kami menambahkan cinta kami kepada Nabi SAW. Tamam. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin dikhususkan bab yang tertentu, tidak ada suatu pun daripada sisi kehidupan Nabi melainkan kesemuanya ujubah. Kesemuanya adalah keajaiban. Karena itu bila mana ditanya oleh ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab dengan jawapan yang paling tuntas, yang paling sempurna, yang paling baligh, yang paling fasih, dengan menyebutkan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya baginda Rasul adalah Al-Quran Al-Karim. Akhlaknya Al-Quran itu sendiri. Kata Al-Imam Murtada Zabidi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahawa perkataan Sayyidatuna Aisyah ini adalah perkataan daripada Baitun Nubuwah, perkataan yang penuh dengan adab. Hakikatnya beliau ingin menyebutkan kana khuluquhu khuluqallah, akhlaknya Nabi adalah akhlaknya Allah. Karena Allah menyebut, Nabi kita menyebut dalam hadis, Nabi mengatakan taqallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Maka bila mana Nabi disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah kana khuluquhul Quran, Al-Quran adalah salah satu daripada ta'bir kepada kalamullah Subhanahu wa ta'ala yang nafsi. Al-Quran adalah kalamullah lafzi. Maka seakan beliau ingin menyebutkan kana khuluquhu khuluqallah, wa min akhlaqillah, di antara akhlaknya Allah Ta'ala adalah akhlaknya yang disebutkan di dalam kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidatuna Aisyah meringkaskan dengan seringkas mungkin perkataan tadi, menunjukkan adab beliau yang tinggi kepada Allah, menyebutkan kana khuluquhul Quran. Jadi kalau dilihat pada sudut yang paling berkesan pada kehidupan Nabi, yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tentang susuk panduan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah tentulah pada sudut akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang kalau kata dilihat pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kehidupan di kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam yang diceritakan tentang kepribadian, keindahan jasad dan tubuh badannya, seperti Sayyidina Yusuf alaihi salam yang diceritakan dalam Al-Quran tentang kepribadian beliau, ketampanan beliau, sehingga boleh menyebabkan wanita terkesan dan sehingga boleh menyebabkan tergoda dengan kecantikan beliau tersebut, menyebabkan mereka tidak tertahan dengan perkara tersebut. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh baginda Rasul sendiri bahawa beliau lebih cantik daripada Nabi Allah Yusuf. Malah kata Nabi kita Muhammad, Sayyidina Yusuf diberikan dengan sebahagian daripada kecantikan Nabi. Syatru jamali, kata Rasul. Sebahagian sahaja kecantikan Nabi dipinjamkan kepada Nabi Yusuf, menyebabkan Nabi Yusuf terfitnah dengan perkara tersebut. Bagaimana dengan yang kamalu jamal, kesempurnaan kecantikan tadi ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata ulama,
kecantikan tadi dibahagikan pada Sayyidina Yusuf dengan dilihat pada rupa paras baginda dengan zahir. Manakala Nabi kita Muhammad diperlihatkan pada maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak terfitnah, malah menjadi rahmah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kalau Nabi, cantiknya Nabi menjadi rahmat kepada umat. Cantiknya Nabi Allah Yusuf menjadi balak kepada wanita pada ketika tersebut. Karena cantiknya Sayyidina Rasul adalah seperti rembulan, manakala cantiknya Sayyidina Yusuf adalah seperti mentari. Karena itu perbezaan di antara kedua perkara tersebut, seorang yang lama melihat mentari akan menyebabkan matanya boleh terfitnah dan boleh menjadi buta. Manakala yang melihat rembulan, dia akan terus melihat dan tidak akan terfitnah dengan perkara tersebut, malah akan sentiasa merindui. Karena itu junjungan besar Nabi kita Muhammad pada sudut akhlaknya baginda Rasul ini tidak ada bandingannya. Dan ini ketika mana disebutkan tadi ayat yang saya bacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yakni pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah petunjuk panduan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau dilihat pada penceritaan, kalau berdasarkan kitab sirah banyak. Ada kitab sirah yang menceritakan, maksudnya pentingnya Rasulullah ini dalam kehidupan. Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, guru kami yang mulia, telah menyusun sebuah kitab sirah yang bertajuk Yaumiyati As-Sirah, yakni disusun sirah berdasarkan hari-hari kenabian, setiap hari, berdasarkan juga dengan kiraan yang disebutkan oleh seorang ahli falak yang digelar Al-Falaki, nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya terlupa nama beliau. Ini ahli falak terkenal di Mesir. Beliau yang mula menyusun kembali dan menulis tentang kiraan tarikh lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan boleh dengar, kalau yang pandai bahasa Arab boleh mendengar ucapan Maulana Syekh Ali Jum'ah tentang penceritaan kisah beliau bagaimana disusun Yaumiyati As-Sirah. Nah, Yaumiyati As-Sirah diceritakan daripada permulaan kenabian Nabi kita Muhammad ataupun permulaan Nabi dilahirkan berdasarkan tarikh yang disusun oleh ahli falak dengan tarikhnya berbentuk miladi, sehinggalah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu persatu. Itu kata Maulana Syekh Ali Jum'ah, Nabi kita Muhammad kehidupannya bukan dilihat hanya ketika mana beliau menjadi Rasul, ketika beliau menjadi Nabi, bahkan sebelum itu lagi. Bahkan sebelum itu lagi. Dan setiap hari baginda Nabi adalah hari-hari yang berharga dan hari-hari yang menjadikan titik perubahan kepada ketamadunan umat yang berada di dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan Nabi, kelahiran Nabi bermula kepada titik perubahan kepada umat seluruhnya. Apatah lagi ketika mana Nabi diutus menjadi Rasul, membimbing umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lebih-lebih lagi lah kau tersebut memberikan kesan yang mendalam. Karena itu kalau saya simpulkan balik dengan bahasa yang lebih ringkas, seluruh kehidupan Nabi adalah ajaib. Tidak ada yang tidak ajaib. Tetapi kalau diminta untuk dikhususkan, maka kita katakan bahawa penceritaan tentang akhlak Nabi, dan dalam kitab ini kalau kita baca daripada permulaan sehingga pengakhiran kitab, menunjukkan penceritaan tentang bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan umat baginda, dengan musuhnya, dengan temannya, dengan siapa sahaja, dilihat secara terperinci dengan bahasa yang indah dan ringkas disebutkan oleh Syekh Martin Ling rahimahullah ta'ala. Jadi tadi Syekh sebut satu aspek penting, itu akhlak Nabi SAW sendiri. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit bahasan tentang dalam lagi akhlak tu pula. Boleh kita ceritakan tentang bagaimana akhlak Nabi memuliakan ilmu, ahli-ahli ilmu, sesuai dengan pengajuan kita pesta buku kali ini. Kita cuba untuk membawa buku kepada masyarakat. Mungkin Syekh boleh kongsikan akhlak Nabi terhadap orang yang berilmu, bagaimana Nabi menggalakkan budaya ilmu itu sendiri ketika Nabi SAW hidup.
Ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turun di dalam Al-Quran adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi perkataan Iqra itu sendiri menunjukkan bahawa agama Islam ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memuliakan ilmu. Karena permulaan Iqra tadi menunjukkan bahawa Islam memulakan dengan ilmu. Jadi Islam tidak terbina dengan perkara yang lain daripada ilmu. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk perkara tersebut. Tapi bagaimana untuk membaca tadi? Bagaimana untuk kita mendapatkan perkara tadi? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Jadi suruhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Adakah bacaan tadi hanya pada bacaan kitab semata-mata? Iqra kitab atau Iqra al-ahdath kullaha. Dibaca segala hadas, maksudnya dibaca segala bentuk peristiwa yang dilihat di depan mata kita. Karena alam ini ada bentuknya yang makruah dan ada bentuknya manzurah yang dilihat depan mata kita, dan ada yang dibaca depan mata kita. Jadi kesemuanya perlu untuk seseorang tadi menghadirkan al-Iqra tadi. Jadi Islam adalah agama yang memuliakan ilmu. Karena itu dalam sejarah Islam kalau dibaca bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ilmu dan ahlinya, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji tentang ilmu dan ahlinya. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Samakah dengan orang yang reti dengan orang yang tidak reti, orang yang alim dengan yang tidak alim? Kemudian disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, syahidallah annahu la ilaha illahu wa malaikatuhu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ni yang bersaksi bahawa Allah adalah Tuhan adalah Allah sendiri. Karena Allah bersifat dengan alim, bersifat dengan ilm. Kemudian yang kedua yang bersaksi bahawa Allah adalah Tuhan adalah para malaikatnya. Dan para malaikat adalah makhluk Allah Ta'ala yang menunjukkan adab ketika mana memuliakan ilmu. Ketika mereka sujud kepada Nabi Allah Adam, disebabkan kerana ilmu yang Allah beri kepada Nabi Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati ila akhiril ayah. Kemudian disebut oleh Allah, apa dia? Fasajadu illa iblis. Apa dia? Allah Ta'ala sebut ayatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan iblis dicelakakan oleh Allah Ta'ala adalah kerana takabburnya, juga dengan ilmu, dan rasa dia lebih tinggi daripada Nabi Adam AS. Tapi disebabkan takabbur tadi menyebabkan dia menjadi seorang yang ajhalu syakhs, yang paling jahil pada ketika tersebut, yang paling buruk kedudukannya. Tamam. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi ketiga yang menyaksikan tentang ketuhanan Allah adalah ulul ilmi qa'iman bil qist. Ulul dimaksudkan dengan ulul ilm di sini tidak disebutkan tentang nabi, tidak disebutkan ulama, tapi disekalikan sifat mereka dengan ulul ilm, yang mempunyai ilmu. Allah Ta'ala tak sebut dalam ayat ni syahidallah annahu la ilaha illahu wa malaikatuhu wal anbiya war rusul wa anbiya'uhu wa rusuluhu wa ulama'uhu, tak. Tapi Allah Ta'ala sekalikan wa ulul ilmi. Kata para mufassirin, cukuplah ayat ini menunjukkan kemuliaan ahli ilmu bila mana disekalikan sifat keilmuan mereka tadi bersama dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan tidak ada seorang nabi yang diutuskan oleh Allah dan rasul mereka ini adalah orang yang alim dan paling alim pada ketika tersebut. Dan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling alim daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menandingi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Islam dengan ilmu, dengan pengetahuan adalah perkara yang tidak boleh terlepas. Tidak akan boleh untuk seorang tadi melepaskan dirinya daripada ilmu sekali-kali. Tamam? Dan di antara cara untuk mendapatkan dan menghasilkan ilmu ada dua cara, kata Al-Imam Syatibi radhiyallahu ta'ala anhu dalam Muwafaqat. Yang pertama,
adalah dengan berguru dengan guru yang mutqin, guru yang menguasai ilmu tadi dengan benar, barulah boleh menyampaikan maklumat tersebut kepada muridnya sehingga menerbitkan buah ilmu tersebut, iaitu amal. Yang kedua iaitu dengan tahsil nafs, bagaimana seorang tersebut mendapatkan ilmu tadi dengan sendiri setelah mana berguru dengan para guru, iaitu dengan banyakkan membaca dan murajaah, mutalaah ilm. Maka itu salah satu daripada bentuk untuk tahsilul ulum, dan tidak berpada dengan salah satu sahaja. Kalau hanya sekadar berguru tapi tidak tahsil dengan cara membanyakkan bacaan, maka ini juga akan mengurang ataupun berlaku kekurangan. Tetapi kalau tidak berguru terus, maka ianya akan seolah-olah macam tiada terus. Faham? Tapi kalau berguru sahaja, tidak banyak membaca, ia kurang tetapi masih lagi bagus. Tetapi kalau hanya berpada dengan baca tapi tidak berguru, maka ini adalah kekurangan terus, tidak ada langsung kelebihan. Karena mesti berguru, karena sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi kita Muhammad ini adalah umat yang perlu berguru. Karena Nabi kita Muhammad adalah manusia yang agung, yang berguru dengan siapa? Dengan Rabbul Jalil. Allah Subhanahu wa taala, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kemudian melalui Sayyidina Jibril alaihi salam sebagai wasilah, kemudian diturunkan daripada Nabi kepada para sahabat, daripada sahabat diturunkan kepada tabi'in, dan tabi'in diturunkan kepada tabi'in, berterusan sehinggalah jail ilal jail, generasi ke generasi sampai ke zaman kita ini. Maka kesemuanya adalah dengan tariqu at-ta'lim, dengan jalan pengajian dan dengan jalan bersanad, bersambung. Maka buktinya yang seorang yang bersambung sanadnya dan pengajiannya tadi, ucapannya nur, cahaya, tulisannya nur, seperti mana yang kita lihat dalam tulisan yang dikarang oleh Syekh Martin Link dalam kitab Muhammad ini, adalah menunjukkan kepada nur an-nubuwah yang bersambung dengan sanad pengajian beliau dengan para guru beliau, sehinggalah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sambungan ilmu dan juga kemuliaan tentang ilmu ini tidak akan diperolehi, dan tidak ada satu ketamadunan yang paling mengagungkan ilmu melainkan tamadun Islam. Tamadun Islam adalah tamadun yang paling mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu, dan membuka pembacaan dengan apa sahaja bentuk bacaan. Tamam? Iqra ma syi'ta, baca apa sahaja yang kamu ingin baca, tetapi dengan syarat kamu mempunyai mukawwinat ilmu yang mantap dan lengkap untuk kamu meluaskan bacaan kamu. Setelah kamu mendapatkan mukawwinat ataupun elemen ilmu yang sepatutnya, maka intaliq, pergilah, bacalah apa saja kamu nak baca. Kamu tidak akan tergelincir sama sekali pada ketika tersebut, insya-Allah. Sebab tu disuruh kita baca dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh kita baca dengan bisti'anati ismi rabbikal ladzi khalaq, dengan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkan perkara tadi mestilah dengan jalan berguru tersebut. Terima kasih Syekh. Jadi kalau kita baca buku ni kan, adakah buku ni sesuai untuk kita mula-mula membacanya sebagai pengenalan, atau ada turutan buku lain yang kita kena baca dahulu? Mungkin Syekh boleh kongsi panduan membaca buku ini, bagaimana supaya bila kita baca buku Syekh Martin ni jadi satu pembacaan yang berkesan untuk kita. Silakan Syekh. Ada dua pembacaan yang perlu atau kitab yang perlu diberi perhatian oleh para peminat kepada bacaan. Yang pertama disebut sebagai kutubut tadris, dipanggil kitab yang digunakan untuk pengajian. Yang kedua dipanggil kutubul qiraah, kitab yang digunakan untuk pembacaan. Kedua perkara ini penting untuk kita bezakan adalah kerana kalau tidak dibezakan di antara dua perkara ini yang saya sebutkan ini, maka kita tidak akan tahu untuk membezakan mana satu kitab yang kita boleh jadikan sebagai panduan untuk mengambil maklumat penting atau dhawabit atau qawaid di dalam kitab-kitab tersebut, dan mana satu kitab yang hanya dijadikan sebagai bacaan semata-mata, tidak digunakan untuk tadris. Baik, untuk menentukan sebuah kitab tadi dikira sebagai tadris ataupun tidak, maka ianya memerlukan kepada penerimaan jamaah ulama. Jamaah ulama ni kalau saya cerita dalam bentuk tradisi Islam, dan saya kira dalam tradisi pengajian mana-mana ilmu sekalipun, hatta tib,
pengajian berkenaan dengan kedoktoran, berkenaan dengan ilmu fizik, ilmu kimia dan seumpamanya, juga mempunyai kutubut tadris yang diajarkan khusus, tidak digunakan sebarang kitab. Tamam. Jadi ketika mana jamaah ulama ataupun satu daripada komuniti para ulama memilih sebuah kitab tadi dan dijadikan kitab tersebut sebagai panduan bacaan dan pengajaran dari generasi ke generasi, maka kitab ini dikira sebagai kutubut tadris, kitab tadris. Contoh, saya bagi contoh, kalau dalam ilmu fiqh, kalau kita mengaji ilmu fiqh dalam syariah, pengajian pertama dalam ilmu fiqh Syafi'i, kalau dalam madrasah Al-Misriyah, kalau di Mesir, permulaan kitabnya adalah Sittin Masalah. Contoh, Sittin Masalah karangan Al-Imam Zahid. Selesai Sittin Masalah akan naik kitab Fathul Qarib ataupun Matan Abi Syuja'. Setelah naik syarah kepada Matan Abi Syuja', Fathul Qarib. Selesai Fathul Qarib akan naik kitab Iqna' karangan Imam Khatib Syirbini, masih lagi syarah Abi Syuja'. Kemudian naik pula peringkat seterusnya kepada kitab syarah kepada Tahrir, karangan Al-Imam Syiah Tahrir karangan Al-Imam Syarqawi radhiyallahu taala anhu, dan selesai di situ. Kemudian akan naik kepada Syarhul Manhaj Fathul Wahhab. Setelah itu, setelah daripada Tahrir akan naik Fathul Wahhab. Jadi nampak ada berapa peringkat kitab. Baik, semua kitab dibaca. Kitab majmu' kenapa tak baca? Karena kitab majmu' bukan kitab dirasah. Kitab majmu' adalah kitab qiraah dan juga muraja'ah, untuk maraji', dirujuk oleh para ulama, bukan untuk dibaca di dalam majlis pengajian. Tamam. Kalau madrasah Hadrami akan mula baca Hadramiyah, maksudnya ulama-ulama daripada Hadramut, dia akan mula dengan kitab Risalah Jami'ah, kemudian naik Safinatun Najah, kemudian naik syarah kepada Safinatun Najah, Nailur Raja ataupun Kashifatus Saja, kemudian naik pula kepada Fathul Qarib, juga naik juga, kemudian sampailah kepada kitab Minhaj dan syuruh Minhaj seperti Kanzur Raghibin dan seumpamanya. Tamam. Kalau kami di Mesir akan habis Manhaj, kalau di Yaman Minhaj kitab Imam Nawawi, kalau di Mesir baca Manhaj karangan Imam Zakaria Ansari Syekhul Islam. Kalau madrasah di Malaysia, di pondok dan seumpamanya, akan mengaji kitab daripada kitab Jawi sampai naik kepada kitab Sabilal Muhtadin dan seumpamanya. Daripada kitab kecil dibaca Matla'ul Badrin, kemudian akan naik kepada peringkat seterusnya sampailah kepada kitab yang besar, kitab Bughyah dan juga kitab Bughyatul Tullab ataupun baca kitab Sabilal Muhtadin. Jadi mengikut madrasah masing-masing. Baik, kenapa kitab ini dipilih? Karena ini diterima oleh jamaah ulama sebagai kitab tadris. Baik, kenapa saya cerita benda ni? Penting perkara ini diklasifikasikan adalah kerana untuk menyebabkan kita tidak buang masa. Kerana umur kita tak panjang. Tak ada orang hidup kalau kata sejuta tahun. Kalau dia boleh hidup sejuta tahun pun tidak akan selesai kitab dalam dunia dibaca. Dan ilmu tidak akan selesai. Kerana itu ulama menyusun kitab-kitab yang perlu dibaca, kemudian barulah kamu pilihlah apa saja kamu nak baca, kerana kamu telah mendapatkan qawaid yang sempurna. Kerana itu kalau seorang kamu melihat baca fiqh Syafi'i contoh, ni saya tak baca sirah lagi ni. Ni saya tak cerita pasal sirah lagi. Tadi saudari Mardiah tadi tanya sirah nak baca apa? Nak ni saya tak cerita sirah lagi ni, baru cerita bab kitab tadris. Kalau kita tengok ada orang dia kata saya mengaji kitab Majmu' waktu ketika di Azhar. Kita kata ni tak boleh percaya ni. Dia kata saya di Azhar tu mengaji Majmu'. Alhamdulillah kata dia. Selesai saya Majmu', Syarah Muhazzab. Lepas tu kitab Kedah baca kitab apa? Kitab Kedah saya tak baca apa, saya pipi baca Majmu' terus. Ni kita kata ni boleh cek balik dia ni. Kalau dia baca kitab fiqh, insya-Allah berterabak. Dia akan pening kepala orang. Dia akan memeningkan orang nanti dengan pahaman dia. Ingat dia faham, rupanya dia tak faham. Sebab tu kalau kita tengok orang yang mengaji walau kitab Jawi sahaja, pengajian di kitab Jawi sahaja, Matla'ul Badrin, kemudian dia naik peringkat, kemudian baca Sabilal Muhtadin, kemudian dia naik Bughyatul Tullab, maka kita akan melihat penguasaan mereka yang mendalam terhadap fiqh Syafi'i. Kenapa? Kerana tulisan yang dibaca tadi ini adalah kutubut tadris dalam bahasa Melayu, dalam tulisan Jawi. Walau tak baca kitab Arab, kalau baca kitab Arab lebih luas lagi lah. Tamam. Begitu juga kitab-kitab lain, Nahwu dan seumpamanya. Kalau Nahwu kena baca Jurumiyah dulu, kemudian baru naik kitab yang seterusnya, syarah bagi Jurumiyah. Tuhfatus Saniyah. Kemudian baca kitab Tanqih Al-Azhariyah, kemudian ataupun baca Azhariyah Tuhi Khalid Azhari. Kemudian naik peringkat kepada Qatrun Nada, Syuzuruz Zahab.
Syuzuruz Zahab. Ibnu Aqil, syarah Ibnu Aqil bagi Alfiyah. Kemudian barulah naik kitab Mughni Labib. Kemudian barulah naik kepada kitab Al-Kitab karangan Al-Imam Sibawayh. Kalau lalu semua proses tadi, berapa masa akan diambil? Masa lebih kurang kalau betul-betul mengaji 12 tahun. 12 tahun. Panjang lagi pada 20 tahun. Tambah. Al-Imam Ramli mengaji fiqh Syafi'i 40 tahun. Baru jadi Imam Ramli. Itu pun tak keluar daripada mazhab. Kita baru 4 tahun. Terus tak ada mazhab lah. Kami tak ada mazhab. Mazhab kami Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Oh, kemah dia daripada Imam Ramli. Baik. Baru masuk kepada kitab sirah. Kitab sirah juga ada tadris. Kitab Syekh Martin Ling, saya tidak katakan ini adalah kitab permulaan untuk dibaca. Kenapa? Karena di dalam kitab ini diceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sumber rujukan yang pelbagai, dan ianya bukan kitab kutubut tadris. Ia bukan kitab tadris. Ia lebih kepada kitab untuk seseorang tadi mendapatkan maklumat yang mendalam dalam sisi pandang yang lain tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang beliau ambil bukan hanya daripada sejarah Islam, tetapi daripada seluruh sumber yang ada di dalam dunia, termasuk sumber yang bukan Islam pun dimasukkan juga oleh Syekh Martin Ling dalam kitab ini, karena luasnya bacaan beliau. Ini kelebihan kitab ini. Tetapi bagi permulaan, bagi kitab sirah, kalau untuk dibaca, maka para ulama menyusun kitab-kitab sirah mengikut kepada permulaan sehingga muntahi. Permulaan bagi sirah, sebaiknya bagi kita untuk membaca Nurul Yaqin karangan Syekh Qadri Bik radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan kitab tadris di Al-Azhar Al-Syarif. Dalam kitab Qadri Bik dibahas tentang masalah tersebut. Satu contoh saya bagi. Penting kitab Syekh Qadri Bik, Nurul Yaqin. Kenapa Nurul Yaqin penting? Ada satu artikel saya baca, seorang Inggris menulis satu artikel berkenaan dengan autism, dan diceritakan dalam tulisan tersebut, kalau tuan-tuan pernah baca, tentang ada sahabat Nabi yang juga ada autism. Katanya sahabat Nabi ada seorang ada autism. Siapa sahabat Nabi tadi? Katanya sahabat Nabi tersebut adalah Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mempunyai wild autism, kata dia. Dia ada wild autism. Baik, apa bukti kata pengarang tadi, penulis tadi menyebutkan kata Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari mempunyai wild autism? Jadi sebenarnya beliau nak mempertahankan dan nak menyebutkan kata autism ini bukan suatu benda yang memalukan bagi masyarakat. Ya, kita setuju dengan perkara tersebut. Maksudnya ni memberi motivasi kepada ibu ayah yang anaknya autism, jangan rasa rendah diri. Kerana ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebabkan kerana beliau terlalu obses untuk nak mempertahankan pandangan tersebut, maka dia cari tentang sahabat. Dia kata ada seorang sahabat autism, dia kata. Siapa dia? Sayyidina Abu Dhar. Tu saya baca sampai selesai artikel tadi saya baca. Kenapa dia kata autism dari Sayyidina Abu Dhar? Karena waktu ketika Abu Dhar datang, kata, ini salah satu pendalilan beliau. Kata buktinya ketika Sayyidina Abu Dhar datang ke bumi Makkah untuk mencari Nabi SAW. Yang pertama, beliau tidak tegur siapa-apa. Dia duduk seorang-seorang dia saja di Masjidil Haram selama 2 minggu, minum air zam-zam saja. Dan dia kata ni salah satu sifat autism, dia tak kira orang. Yang kedua, bukti dia kata ketika mana Sayyidina Abu Dhar dijemput oleh Sayyidina Ali untuk ke rumah beliau, bermalam di rumah Sayyidina Ali selama 3 hari. Sayyidina Ali tidak pernah bersembang dengan Sayyidina Abu Dhar selama 3 hari tersebut. Sayyidina Abu Dhar akan keluar rumah pada waktu pagi, balik pada waktu malam, selama 3 hari. Dan kata dia, peliklah kalau seorang pergi tinggal rumah orang, tak sembang langsung, tak tanya langsung mai mana, duduk di mana, 3 hari keluar masuk rumah orang macam tu, lepas tu selesai. Dia kata macam mana jadi macam tu? Dan ni salah satu sikap autism, dia kata. Autism macam tu perangai dia. Dia tak kira dengan orang. Dia kalau orang sembang dia sembang. Tu pun kadang-kadang tak kena channel. Orang sembang tajuk lain, dia masuk tajuk lain. Faham? Dia terlejak. Jadi bila saya baca ni, kita kata betul ke? Saya buka kitab Nurul Yaqin. Dalam Nurul Yaqin, apa kata Syekh Qadri Bik? Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari tinggal di rumah Sayyidina Ali 3 hari. Dan beliau tidak bersembang dengan Sayyidina Ali selama 3 hari tersebut. Dan Sayyidina Ali pun tidak bertanya kepada beliau tentang tujuan beliau datang ke Mekah. Kenapa? Kerana itu adatnya Arab.
Arab tidak akan bertanya selama 3 hari tetamu datang rumah apa tujuan orang tu datang, kerana privacy. Selepas 3 hari baru ditanya, kenapa datang sini, apa tujuan dan seumpamanya. Jadi maknanya taklil beliau, penyebaban nak pergi macam mana tak nak sebut, nah, penyebab yang beliau letakkan terhadap Sayyidina Abu Zar dengan mengatakan dia autism adalah salah. Kenapa? Kerana tidak membaca kitab sirah yang paling rendah sekali. Kitab yang paling rendah sebut dah, kata tu adat Arab. Arab tak akan tanya dekat orang. Kalau mai 3 hari duduk rumah orang, dia tak akan tanya. Dia akan biarkan orang tadi melakukan kerja buat dia sendiri. Selepas 3 hari baru tanya. Tiba-tiba pergi kata Sayyidina Abu Zar autism. Macam mana Sayyidina Abu Zar autism boleh masuk 2 kaum Islam dengan sebab beliau? 2 kaum nah, masuk Islam dengan sebab ucapan beliau ketika beliau balik ke kampungnya di Bani Ghifar. Ucapan beliau menyebabkan seluruh Bani Ghifar masuk Islam pada hari yang sama. Sehingga disebutkan oleh Nabi, Bani Ghifar ghafarallahu lah, ghafarallahu lahum. Nah, Bani Ghifar ghafarallahu lahum. Disebabkan Ghifar, ghafarallah. Optimis dengan bahasa Ghifar, Nabi kata Allah ampunkan mereka semua. Siapa yang punya apa ni, orang panggil apa, jasa yang paling besar sekali? Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tapi cuba tengok, kalau orang tidak membaca sirah mengikut peringkat, maka orang tadi akan menjadi silap dalam telahan pada ketika tersebut. Jadi kitab pertama yang perlu dibaca, nah, saya cadangkan kepada tuan-tuan semua, dan saya pernah cadang kepada Al-Fadhil Ustaz Mustaqim dengan Ustaz Farhan dan pihak IBDI untuk menterjemahkan kitab Nurul Yaqin sebagai kesinambungan daripada kitab Muhammad Syekh Martin Lings. Diterjemahkan juga kitab Nurul Yaqin untuk dijadikan sebagai pengkapuhan, bahasa Kedah kampung kan, untuk dikapuhkan antara 2 kitab, yakni kitab tadris dengan kitab qiraah. Ini kitab untuk mengaji, nak mempelajari sirah, baca Nurul Yaqin. Setelah Nurul Yaqin dibaca kitab apa? Dibaca kitab yang dikarang oleh para ulama, semisal Al-Imam Al-Bahraq Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Sidi Bahraq Yamani ada mengarang sebuah kitab sirah yang sangat luar biasa. Kemudian dibaca kitab Al-Imam Ibnu Hisham, kalau mampu dibaca kitab Ibnu Hisham, kerana Ibnu Hisham mengambil balik daripada kitabnya Al-Imam Ibnu Ishaq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kalau peringkat yang lebih tinggi, dibaca kitab Subulul Huda war Rasyad, 13 jilid kitab tersebut yang dikarang oleh Al-Imam Salih Syami radhiyallahu ta'ala anhu, dan itu mengumpulkan keseluruhan, boleh dikatakan majmu'ah atau ensiklopedia sirah Nabi ada di dalam Subulul Huda war Rasyad, 13 jilid. Satu jilid tebalnya 500 muka surat lebih. 13 jilid kalau dibaca kitab itu insya-Allah. Karena Al-Imam Salih Syami kata beliau, saya menyusun kitab ini daripada hampir 300 buah kitab sirah yang ada pada zaman beliau, dan sebahagian kitab itu sudah kita tidak temui, tak kita jumpa lagi. Kemungkinan kerana serangan Tatar dan seumpamanya, ketika Tatar masuk ke bumi Baghdad, maka hilang kitab-kitab itu sebahagiannya, dan alhamdulillah dikarang oleh sebahagian ulama kita dengan sedemikian. Jadi saya sebutkan tadi secara ringkas semula, kitab ada 2, ada yang tadris iaitu kitab pengajian, dan ada kitab dengan makru'ah, dan kitab Syekh Martin Ling adalah lebih kepada kitab qiraah untuk bacaan. Dan ini sangat baik. Ini bukan promosi ni. Dan saya pun bukan 25% ni. Nah. Sebab saya baca kitab ini dan melihat kitab ini berkali-kali, menyebabkan saya sangat memberikan cadangan kepada tuan-tuan semua untuk membaca kitab Martin Ling ini, kerana tulisannya tulisan yang mengesankan hati. Kerana ada orang dia tulis dengan nur. Ada orang tulisan dia tadi gelap, dan ini dirasakan oleh orang yang punya perasaan. Nah, man zaqa araf, siapa yang rasa dia akan tahu. Jadi kalau dia baca, dia tahu tulisan ni gelap, tak ada nur, baca sakit jiwa. Kalau kita baca, walau tulis pasal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu buku ditulis tentang Nabi Muhammad, tajuk dia Muhammad manusia biasa. Tajuk pun dah kita terkejut kan? Muhammad manusia biasa. Ya. Siapa pun tak ingkar Nabi Muhammad manusia, tapi biasa tu kena perhati balik. Kenapa kamu tulis macam tu? Ditulis tadi rupanya dalam dia memang nak tunjuk kata Nabi ni manusia biasa. Dia kata Nabi bukan sebagai superhero. Nabi bukan asyik-asyik kita cerita pasal Nabi,
cerita pasal mukjizat Nabi. Nabi ni manusia yang begini, boleh tahu macam ni, boleh tahu macam ni. Dia tak, kita nak cerita pada sudut Nabi ni orang biasa saja. Nabi pun pernah berkelahi dengan isterinya. Ni apa benda ni? Saya kata nak cerita apa sebenarnya ni? Dan ada seorang ustaz datang jumpa dengan saya. Dia kata, bila saya baca buku tu Ustaz, dia kata 3 hari 4 hari saya rasa syok dengan Islam. Tu dia ustaz. Dia kata saya pun jadi duk syok. Macam mana saya nak buat? Saya kata tanam buku tu. Nama. Jangan duk bagi baca kepada anak-anak. Ini bahana. Kalau kata bahan bacaan di dalam rumah kita, diletakkan bahan bacaan yang tidak sepatutnya dibaca. Kalau untuk kita saja tak ada masalah, kalau kita ahli dalam bacaan. Tapi kalau kita bukan ahlinya, kalau dibaca oleh anak cucu kita, maka ini memberi kesan yang berat dan besar kepada anak-anak cucu kita. Maka tulisan-tulisan yang berkualiti dan tulisan-tulisan yang berharga perlu untuk diperkenalkan kepada umat. Perlu diperkenalkan kepada umat Nabi SAW. Sebab tu saya memuji tindakan Maulana Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah ta'ala ketika mana beliau mengasaskan kelab buku bagi Zaituna Institute dan disenaraikan buku-buku yang perlu dibaca oleh seseorang individu, walaupun buku tadi bukan orang Islam yang tulis. Dia akan senaraikan 12 buah buku untuk dibaca dalam masa 1 tahun, dan dia sendiri diskusikan buku tersebut. InsyaAllah kita pun di Zawiyah, saya bercadang dengan perkara tersebut, pun akan buat kelab buku juga secara maya untuk jemput pakat baca buku, dan kita bagi cadangan buku apa yang patut dibaca oleh umat sebelum dia mati, nak kena baca apa. Tu. Dia ada Mak Saleh pernah tulis buku 100 buku yang kena baca sebelum mati. Kita pun kena senarai juga 100 buku yang kena baca sebelum mati. Dan kalau kita nak senarai, bukan 100 saja, jutaan buku yang perlu dibaca sebelum mati, kerana seluruh kitab ulama Islam adalah perlu dibaca sebelum kita mati. Tapi siapa nak baca? Itu ya. Silakan. Terima kasih Syekh. Kami pun Ustaz, kami pun Syekh akan terjemahkan buku Purification of the Heart Syekh Hamzah Yusuf. Syekh Hamzah baru bagi izin untuk kami terbitkan terjemah, dan sekarang dalam proses terjemahan juga. Berkenaan dengan cara Ustaz untuk buku Nurul Yakin tu, insyaAllah kami akan bawa ke sidang editorial. Jadi sekarang ni tanpa kita sedar, kita dah sejam Ustaz cakap tentang buku ni saja, dan tentang macam mana kita belajar, macam mana kita mencari ilmu untuk mengenali Nabi SAW. Itu tak masuk sirah lagi. Jadi saya rasa soalan-soalan tanya bab sirah ni saya serahkan kepada hadirin. Silakan, kalau boleh kan kita boleh tanya soalan. Baik, kalau ada hadirin untuk tanya soalan, terus kepada Syekh, silakan. Kepada hadirin yang ingin bertanyakan soalan, mengajukan apa-apa soalan saja, boleh angkat tangan dan kami akan sediakan mic. Boleh, kalau ada siapa-siapa nak bertanyakan soalan, dipersilakan. Bintang nama dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nasri. Boleh tak minta Syekh sebutkan satu mukjizat Nabi yang jarang-jarang kita dengar, mudah-mudahan akan bertambah lagi rasa cinta kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mukjizat Nabi yang jarang-jarang kita dengar. Saya pun sayang sebab sini kelab buku ni, di tempat buku ni masih banyak baca ni. Ada banyak sangat mukjizat Nabi yang disebut oleh para ulama, sehingga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahawa mukjizat Nabi kita Muhammad kalau disusun hampir 1000 lebih mukjizat. 1000 lebih. Dan mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Mukjizat maksudnya untuk berlaku tahaddi, berlaku cabaran dengan perkara ajaib tersebut. Salah satu yang saya boleh cerita lah, mukjizat yang agung yang disebutkan di dalam salah satu kitab sirah, menceritakan berkenaan dengan seorang sahabat namanya, ini yang terlintas dalam kepala saya sekarang, Sayyidina Utbah radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mempunyai 4 orang isteri, dan keempat-empat orang isteri beliau setiap masa akan berlumba-lumba untuk mencari minyak wangi yang paling wangi ketika mana ingin bersama dengan Sayyidina Utbah. Jadi
Satu hari setelah mereka cari minyak wangi dan pakai, tetap tidak boleh mengalahkan wanginya Sayyidina Utbah. Jadi bila ditanya kepada Sayyidina Utbah oleh 4 orang isterinya, apa rahsia kewangian beliau, wangi macam tu tak boleh ditandingi, minyak wangi apa yang dipakai, beli di mana? Maka kata Sayyidina Utbah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ini adalah kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda Nabi kita Muhammad pernah memeluk beliau ketika beliau sakit gatal. Badan beliau terkena penyakit gatal seluruh tubuh, sehingga gatal yang bahaya dan berat sebabkan kena terpaksa beliau menggaru tubuh badan beliau sebabkan kerana terlalu gatal. Maka datang bertemu dengan Nabi, maka Rasulullah SAW minta untuk dia buka bajunya dan dipeluk oleh Nabi, bersentuhan kulitnya dengan kulit Nabi kita Muhammad SAW. Dan setelah itu kata beliau, tidak hilang bauan Nabi sehinggalah sekarang, kata beliau, sehinggalah Nabi dah wafat dah, tapi wangian tadi masih lagi melekat pada tubuh beliau dan tidak hilang sehingga beliau wafat. Itu salah satu daripada cerita. Dan cerita mukjizat Nabi kita Muhammad lagi, kalau kata diceritakan memang tidak akan selesai, kerana Al-Imam Ibn Hajar menyusun dalam kitab beliau dalam khususiat Nabi kita Muhammad dan seumpamanya sangat banyak, sejuta mukjizat. Dan setiap ayat Al-Quran, satu Quran tadi itu Quran satu, setiap ayat Al-Quran tadi semuanya mukjizah. Bayangkan ada ayat 6236 ayat Quran, itu sudah mewakili bagi setiap mukjizat tersebut. Dan bagaimana pula dengan setiap huruf-hurufnya yang semuanya juga mukjizah, karena Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kesemuanya adalah mukjizat yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dikira balik satu persatu, maka jutaan, malah lebih daripada itu tentang mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nama saya Muhammad Syarif bin Suhaimi. Ini bertanyakan soalan, jika kitab karangan Imam Tirmizi bahaskan tentang zahirnya Nabi seperti cara jalannya Nabi dan sebagainya, Syekh Matilis tulis kitab bagaimana tentang Nabi, menceritakan bagaimana? Baik, karangan Al-Imam Tirmizi adalah berbentuk syama'il. Jadi ada beberapa jenis karangan. Ada bentuk syama'il, ada yang berbentuk khasais, ada yang berbentuk dalail, dan ada yang berbentuk sirah, ada yang bentuk maulid. Dan ini antara jenis-jenis tulisan yang berkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berbentuk fadail. Jadi kalau kitab Syekh Martin Ling berbentuk sirah, karena diceritakan bentuk sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kitab syama'il adalah berbentuk penceritaan tentang asy-syamal. Syama'il adalah jamak kepada asy-syimal, minta maaf. Jamak kepada syimal dengan makna al-khuluq, dengan makna akhlak. Jadi menceritakan tentang janib akhlak Nabi kita Muhammad dan juga seluruh bentuk perkara-perkara yang berkait dengan Nabi, seperti pedang, seperti baju Nabi, seperti pakaian Nabi, seperti makanan Nabi, seperti minuman Nabi, seperti buah-buahan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Cuma saya tambah sikit lagi faedah daripada soalan tersebut. Saya tambah lagi ada yang berbentuk khasais yang menceritakan tentang khususiat Nabi, dan ini wajib dipelajari. Khususiat wajib dipelajari. Karena mengetahui khususiat Nabi akan mengenalkan kita tentang kepribadian Nabi lebih mendalam. Karena ada khususiat yang wajib bagi Nabi laksanakan. Ada khususiat yang dibenarkan bagi Nabi tapi Nabi tidak laksanakan. Jamaah. Karena dia khususiat. Khususiat maknanya apa? Yang dikhususkan kepada Nabi, tidak kepada orang lain. Contoh seperti bangun tahajud. Tahajud bagi Nabi adalah wajib. Khususiat bagi Nabi adalah menyelesaikan hutang bagi umat. Ketika orang tu wafat, tidak ada keluarga yang menguruskan, atau hutangnya ada terhutang dengan orang dan tidak ada yang boleh membayar hutang tersebut, maka hutangnya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada khususiat yang dibenarkan bagi Nabi tapi Nabi tidak laksanakan. Contoh, Nabi boleh berkahwin dengan siapa yang Nabi inginkan, hatta dengan isteri orang sekalipun. Kalau Nabi bertemu isteri orang dan kemudian Nabi
berkehendak untuk berkahwin dengan orang tadi, wajib bagi lelaki tersebut menceraikan suami isterinya dan kemudian cukup iddah, maka berkahwin dengan Nabi SAW. Tapi cuma nak tanya, berlaku tak dalam sirah Nabi perkara tersebut? Tidak pernah berlaku. Bukti kata apa? Dibenarkan bagi Nabi, tapi Nabi tidak melaksanakannya. Bukti kata Rasulullah adalah Rasul, tidak mengikuti nafsunya, melainkan dengan apa yang diarahkan oleh Allah. Sebab tu wajib mengaji khususiat. Kalau orang tak mengaji khususiat ni yang akan tuduh Nabi suka dengan perempuan, Nabi kahwin ramai, dia tak kenal Nabi SAW. Faham? Kerana dia tak tahu peribadi Rasul yang sebenarnya bagaimana. Kemudian Maulid Nabi SAW. Maulid adalah khulasah kepada penceritaan tentang Rasul SAW yang memandang Nabi pada sudut nur Nabi kita Muhammad SAW. Itu kebiasaannya para ulama mengarang maulid pada penghujung hidup mereka. Itu dipanggil khulasatul hayah. Seolah-olah ketika ditulis maulid tadi, itu adalah maulid barunya bagi yang menulis tadi. Seolah macam tu. Itu para masyayikh kalau dilihat karangan-karangan mereka tentang maulid adalah bagaimana sisi pandang mereka terhadap Sayyidina Rasul SAW. Habib Umar ada karang Diyaul Lami'. Al-Habib Ali Al-Habsyi ada karang kitab Sintud Durar. Maulana Syekh Ali Jum'ah ada sebut Maulidul Ali fi Maulidin Nabi SAW. Dan kita melihat masyrab yang berbeza dengan maulid tersebut. Masyrabnya Sayyidi Habib Umar adalah dengan masyrab hub. Masyrabnya Sayyidina Al-Habib Ali Al-Habsyi dengan masyrabnya sendiri. Masyrab apa dia makna masyrab? Maksudnya kecenderungan dia. Faham? Kecenderungan dia dan juga bagaimana perasaannya terhadap yang diceritakan dalam kitab tersebut. Maulana Syekh Ali menggabungkan dengan dua, masyrabul ilm dengan masyrabul hub. Ilmu dengan hub. Sebab tu kalau baca dalam kitab Maulidul Ali, kita akan melihat bagaimana beliau mengarang dalam bentuk keilmuan, memahami tentang Rasulullah, dan bagaimana bentuk al-hub, kecintaan terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu khulasahnya. Kita ada lagi satu soalan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Syekh boleh saya tanya dekat Syekh, boleh Syekh ceritakan tentang kehebatan dan ataupun kelebihan air mandian jenazah Nabi? Sama. Ada baru ni saya ke Langkawi, soalan yang sama ditanya tentang air mandian jenazah Nabi SAW. Apa sahaja yang mengenai badan Nabi kita Muhammad, semuanya mulia. Dan saya ceritakan sedikit bagaimana tentang cara mandian jenazah Rasulullah SAW. Sebelumnya para sahabat berlaku khilaf bagaimana ingin dikebumikan Nabi. Adakah dikebumikan Nabi di Makkah Al-Mukarramah, di tempat lahirnya baginda Rasul? Adakah dikebumikan Nabi di Madinah Al-Munawwarah, di Baqi'? Adakah dikebumikan Nabi kita Muhammad di Khalil, di Palestin bersama dengan Sayyidina Ibrahim? Adakah dikebumikan Nabi SAW atau tidak dikebumikan Rasulullah? Karena Rasulullah adalah makhluk yang agung. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mempunyai ilmu berkenaan dengan perkara tersebut. Lalu beliau mengatakan, tidaklah Allah mencabut nyawa seorang Nabi melainkan di tempat yang disukai oleh Allah untuk dikebumikan Nabi tadi di situ. Maka dikebumikan Nabi di bawah katil tempat Rasulullah wafat. Di situ di dalam biliknya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa yang memandikan jenazah Rasul? Karena berlaku pula perbincangan, adakah Nabi perlu dimandikan? Karena Nabi mulia, Nabi suci. Karena itu di antara ta'lil ataupun sebab yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Sayyidatina Ummu Sulaim memotong bekas minuman Nabi SAW waktu ketika Nabi minum daripada khirbah, bekas minum yang digantung daripada kulit di dalam rumah Sayyidatina Ummu Sulaim. Nabi SAW bangun dan minum dengan berdiri, dan kemudian Sayyidatina Ummu Sulaim selesai Nabi minum, beliau bangun dan memotong bahagian Nabi minum. Kenapa dipotong? Karena kata beliau, tempat yang disentuh oleh Nabi ini lebih suci daripada mana-mana tempat ataupun mana-mana tangan yang menyentuh. Jadi tidak layak orang lain menyentuh perkara tersebut melainkan kena potong dan simpan. Macam tu sekali. Karena disentuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, ta'lilnya adalah untuk mengambil barakah dengan Nabi SAW. Jadi diambil untuk disimpan kerana barakah, untuk diberikan kepada anak-anaknya pula setelah itu. Baik. Kemudian berlaku khilaf tentang masalah ini, nak dimandikan tidak. Kemudian akhirnya
dalam riwayat disebutkan mendengar hatif, suara yang berbunyi menyuruh untuk dimandikan jenazah Nabi SAW. Karena sebelumnya mendengar suara untuk tidak memandikan jenazah Nabi, dan katanya suara itu adalah iblis. Dan suara yang kedua adalah suara Nabi Allah Khadir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam juga datang ketika mana kewafatan baginda Rasul. Lalu beliau yang telah memberikan panduan untuk dimandikan jenazah Nabi. Siapa yang memandikan jenazah Nabi? 3 orang. Yang pertama Sayyidina Abbas Ibn Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Yang kedua Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam, sepupu Rasulullah dan menantu Nabi. Yang ketiga Sayyidina Fadl Ibn Abbas, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyerahkan air untuk mandi adalah Sayyidina Syukran radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang merupakan pembantu dan khadam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesemua mereka menutup mata ketika memandikan jenazah Rasul, karena haram melihat auratnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haram melihat aurat Nabi, dan disebutkan melihat aurat Nabi akan menyebabkan intimasil basar, akan hilang pandangan mata, akan buta seketika itu juga kalau melihat auratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan itu mereka menutup mata. Dalam riwayat sebab kata mereka menutup mata dan memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dimandikan, ada air yang berbaki di kelopak mata baginda Rasul. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam meminum daripada celah kelopak mata Nabi. Air yang berbaki di kelopak mata Nabi diminum oleh Sayyidina Ali, mengambil barakah dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi diminum oleh Sayyidina Ali. Baik, berkenaan dengan kata air tadi naik ke langit, turun jadi masjid dan seumpamanya, itu bukan perbincangan kita di sini. Cuma kelebihannya apa dia? Sentuh badan Nabi sahaja telah menjadi sesuatu yang agung dan mulia, sehingga diambil barakah oleh para sahabat dan diambil barakah oleh orang yang mengerti seperti Sayyidina Ali, yang merupakan babul ilm, yang merupakan babul ilm bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahawa mengambil barakah dengan asarnya Nabi dan para salihin dan awliya adalah masyru', disyariatkan, dan bukanlah perkara yang bid'ah seperti mana yang disebut oleh sebahagian teman-teman kita yang tidak memahami tentang masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih Syekh. Jadi kita tutup soalan kita setakat itu saja.